Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-7 yang bermaksud, Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkam, dan itulah pokok-pokok Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Oleh itu, perbahasan seterusnya adalah berkaitan dengan perbandingan salafiyah dan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Ahli Sunnah wal Jamaah ialah satu mazhab yang menjadi anutan rasmi oleh kebanyakan umat Islam di negara Islam seperti di Malaysia. Pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran, hadis dan pendapat para sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Digelar Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mereka yang mengikut sunnah Nabi Muhammad kerana tiada golongan yang lebih kuat berpegang dengan hadis Nabi selain daripada mereka. Dari segi sejarah, tiada tarikh tepat mengenai kemunculan mazhab ini, namun kebanyakan pendapat memberatkan bahawa mazhab ini dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kerana Imam Ghazali pernah berkata, mereka yang menjadi pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah ialah pengikut daripada mazhab Al-Ash'ari dan Al-Maturidi. Perkembangan mazhab ini pada awalnya tidak begitu dikenali pada zaman Bani Umayyah dan awal zaman Bani Abbasiyah. Kemudian, dengan munculnya Al-Ash'ari, nama atau aliran yang diberi kepada mereka ialah mazhab Al-Asy'ariyah. Menurut Asy-Syahrastani, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah hanya timbul selepas Al-Ash'ari melibatkan diri dengan golongan As-Sifatiyah dalam menetapkan sifat-sifat azali bagi Allah dan menyokong hujah mereka dengan hujah ilmu kalam. Kemudian, nama As-Sifatiyah bertukar menjadi Al-Asy'ariyah. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah pada mulanya hanya diberi kepada mazhab Al-Asy'ariyah, namun diperluas kepada mazhab fiqh dan ilmu-ilmu lainnya. Seterusnya, konsep salaf. Salaf dari segi etimologi ialah semua yang terdahulu daripada datuk, nenek, moyang dan semua kaum kerabat mereka. Salaf ini kebiasaannya digunakan oleh salaf as-soleh, iaitu golongan para sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Salaf dari segi terminologi pula terdapat perselisihan dalam menentukan had tempoh waktu salaf, yang mana ada sebahagian ulama menghadkan tempoh golongan salaf pada zaman para sahabat sahaja. Manakala Imam Ghazali pula menghadkan tempoh salaf ni kepada dua generasi, iaitu pada zaman sahabat dan tabi'in. Mengikut pandangan yang paling masyhur, golongan salaf ni ialah mereka yang hidup pada tiga kurun yang pertama, iaitu golongan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Seterusnya, aliran salafiyah ini muncul daripada mazhab Hanabilah yang mana dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada kurun keempat Hijrah. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal ni berpendapat bahawa ayat-ayat mutasyabihat tu perlu ditakwilkan kerana ianya mempunyai setiap ayat-ayat tersebut mempunyai makna yang berbeza-beza. Seterusnya, aliran salafiyah ini diteruskan oleh Ibnu Taimiyah pada kurun ke-7 Hijrah, yang mana Ibnu Taimiyah tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Seterusnya, pada tahun ke-12 Hijrah, Muhammad bin Na'bad Al-Wahhab menghidupkan semula aliran salafiyah ni di Kepulauan Arab. Dan golongan ni dikenali sebagai golongan Wahabiyah Salafiyah. Golongan Wahabiyah Salafiyah ni dia berpendapat bahawa golongan salaf ni tafwid terhadap ayat-ayat mutasyabihat, yang mana dia berpendapat bahawa ayat-ayat mutasyabihat tu tidak ditakwilkan. Pengenalan kepada ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat berasal daripada perkataan syabaha yang bermaksud serupa. Ayat-ayat mutasyabihat merujuk kepada ayat-ayat sifat yang mempunyai kesamaran terhadap maknanya. Ayat-ayat mutasyabihat juga merujuk kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah di mana pada zahirnya sama dengan sifat makhluk dan terdapat kesamaran pada makna ayat mutasyabihat tersebut.
terdapat pelbagai pandangan berkenaan dengan konsep ayat-ayat mutasyabihat. Antara contoh yang dapat diketengahkan adalah pandangan Imam Al-Qardawi, di mana Imam Al-Qardawi berpendapat ayat-ayat mutasyabihat merujuk kepada ayat-ayat sifat ataupun nas-nas Al-Quran yang menunjukkan perbuatan atau sifat yang bersandarkan kepada Allah, tetapi ia mempunyai ciri-ciri persamaan dengan perbuatan atau sifat makhluk. Secara umumnya, terdapat 3 kategori ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama, musyabbih min jihatil lafzi, iaitu kesamaran dari segi lafaz. Yang kedua, musyabbih min jihatil makna, kesamaran dari segi makna. Dan yang ketiga, musyabbih min jihatil lafzi wal makna, iaitu kesamaran dari segi lafaz dan juga makna. Okey, ayat yang pertama adalah tentang isu kedudukan Allah di Arash. Dalam surah Al-Arash, ayat 54, Auzubillahi minasyaitanir rajim, "Tsumma stawa 'alal arsh." Sadaqallahu azim. Pada ayat ini, kalimah istawa yang mana ia adalah menunjuk kepada satu tempat yang tinggi, yang mana sukar untuk digambarkan oleh manusia bagaimana bagaimana cara untuk bersemayam di atas arash. Dan kerana itulah golongan Salafiyah tidak mentakwilkan ayat ini dan menyerahkan makna ini sempurna kepada Allah SWT, kerana ianya di luar kekuasaan manusia untuk berfikir. Kalimah istawa ditakwilkan oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari dan Imam Ibnul Mubarak sebagai menguasai serta memiliki, manakala Imam Ibn Hazblah mentakwilkan kalimah tersebut sebagai menyempurnakan perbuatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di Arash. Dan takwilan kedua takwilan ini diterima oleh golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada ayat kedua, iaitu isu tentang yadullah, tangan Allah, yang mana dalam surah Al-Fat ayat 10, Auzubillahi minasyaitanir rajim, yadullahi fawqa aydihim. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini, jika digambarkan secara umum, secara khusus, ia seolah-olah kita menggambarkan bahawa Allah itu mempunyai anggota tangan yang menyerupai makhluk, sedangkan Allah dan makhluk adalah yang berbeza, di mana mustahil bagi Allah memiliki anggota seperti manusia. Dan kerana itulah golongan salaf mentafsirkan secara umum, di mana kalimah yadun ini adalah merujuk kepada Allah menyokong apa yang dilakukan oleh para sahabat, yang mana mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad dan menolong kepada agama Islam. Akan tetapi pada secara khusus yadullah, pada kalimah yadullah ini, golongan salaf tidak mentafsirkan secara khusus dan mereka menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah SWT. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa yad itu sama seperti as-sam'u dan al-basru. Jumhur mutakallimin dan ahli at-takfir pula mentakwilkan kalimah al-yad itu bermaksud nikmat serta kekuasaan, bukan seperti tangan manusia. Yang ketiga adalah tentang isu melihat wajah Allah. Pada ayat walil a'udzu minasyaitonir rajim wal masyriq wal maghrib fa aynama tawlu fatamma wajhullah, pada surah Al-Baqarah ayat 115. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini, kalau digambarkan secara literal, seumpama Allah itu berwajah dalam pelbagai tempat, di mana dapat dilihat pada sudut utara, timur, barat dan selatan. Sedangkan Allah itu yang Maha Esa dan tidak bertempat dan tidak berwajah. Oleh kerana itulah, golongan Salafiyah tidak mentafsirkan secara literal pada ayat ini dan menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah SWT. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Fakhr Al-Razi mengatakan bahawa wajhu dalam ayat tersebut bukanlah bermaksud wajah ataupun anggota badan seperti manusia, akan tetapi ia ditakwilkan sebagai kiblat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pandangan ini, takwilan ini juga sama seperti takwilan Al-Marari yang mengatakan wajhu itu adalah kiblat. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa Salafiyah merupakan sebahagian daripada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan bahawa di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah terdapatnya golongan yang mentakwilkan dan golongan yang tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat tersebut.
Golongan yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat ini adalah bagi mengelak kesalahfahaman atau kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam terhadap kesamaran ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Manakala bagi golongan yang tidak mentakwilkannya pula adalah untuk memelihara kesucian ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Sekian, terima kasih.